Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu qawlana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna al-hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hadir menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Seterusnya dapat kita meneruskan program kelas tajwid asas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini akan memberi keuntungan yang besar kepada kita dalam meneruskan sisa-sisa kehidupan kita. Seterusnya memberi keuntungan yang besar kepada kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Kita terus kepada kitab kita ni. Itu hari kita berhenti pada huruf hamzah dan ha. Hari ini kita sambung pula huruf ain dan ha. Baik, kita masih lagi dalam tajuk besar makharijul huruf, yakni tempat keluar huruf ataupun asal usul huruf. Seperti mana yang kita maklum pada kelas yang lepas, kita tahu secara umumnya makhraj ni, tempat keluar huruf ni, dia terbahagi kepada apa? Tak ingat lah. Pada 5. Secara umumnya dia terbahagi kepada 5. Yang pertama dia panggil al-jawf. Al-jawf ni apa? Rongga. Itu dia panggil al-jawf. Yang keduanya dia panggil al-halq. Al-halq maknanya kerongkong. Yang ketiga al-lisan. Al-lisan maknanya lidah. Yang keempat asy-syafatain. Asy-syafatain maknanya dua bibir. Dan yang kelima ialah al-khayshum. Al-khayshum maknanya hidung, berkaitan dengan hidung. Secara dasarnya 5 itulah makhraj, tempat keluar huruf. Tak ada keluar ikut mata. Tak ada keluar ikut telinga. Tak ada keluar ikut dada. Huruf-huruf hijaiyah, dia 5 tempat ni sahaja secara umum. Dan apabila diperincikan lagi, maka kesemuanya berjumlah 17 makhraj. Kita dah membicarakan yang lepas. Makhraj yang pertama ialah al-jawf. Itu makhraj yang pertama. Yang keduanya dalam makhraj al-halq, dia terbahagi kepada 3 tempat lagi. Secara umumnya apa nama makhraj ni? Makhraj al-halq. Betul tak? Cumanya dalam al-halq dia ada pecahan lagi. Yang pertama kita panggil aqsal halq, yakni pangkal kerongkong. Dari situ keluarnya 2 huruf,
Yang pertama huruf huruf hamzah ataupun nama lain dia hamz. Tapi yang masyhurnya hamzah. Yang keduanya huruf ha. Huruf ha simpul tu. Ada di situ dia panggil aqsal halq. Maknanya pangkal kerongkong yang kita dah buat latihan yang lepas, dekat tengah daripada tulang yang terbonjol dua ni ada satu lembah. Bila kita letak jari dekat sini dia bunyi kita dapat rasa kita dapat rasa kan. Okey, betul tak tu kat mana tu? Dalam dia ada macam lembah ni kan. Tekan sikit dalam tu gitu. Itu keluar dua huruf yang dia panggil aqsal halq. Hari ni pula kita nak masuk kepada maknanya makhraj yang ketiga dah lah. Makhraj yang ketiga yang secara terperinci daripada 17 tu. Makhraj yang ketiga daripada 17 tu. Yang pertama itu hari al-jawf, yang kedua aqsal halq, yang ketiga wastul halq. Boleh aja tak? Ada tulis tak di buku? Ada? Mana? Tak ada kan? Tak ada. Buku lain tu ada tu. Tulis sendiri. Tidak aja wastul halq. Tidak aja wastul halq. Di atas sikit lah. Wow, ada hai. Wastul halq. Wastul halq. Wastul halq. Ada maka pen lain tak ada lawak. Standby satu. Yang terang sikit. Wastul halq bahasa Arab, bahasa Melayu dia pertengahan. Wastul wasatiyah. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Kita baca tu. Ada sembahyang pertengahan. Wasatiyah itu pertengahan, yakni pertengahan kerongkong. Di pertengahan kerongkong ni ada keluar lagi dua huruf, iaitu huruf yang pertama huruf ain dan huruf yang kedua huruf ha. Huruf ain dan huruf ha. Huruf ha mana? Ha pedas. Ada huruf ha pedas ataupun ha kecil. Ada dia macam-macam nama orang panggil dia. Baik. Kalau kita tengok pada gambar rajah yang dalam buku tu, huruf ha dengan huruf ain, kita boleh faham ke tidak? Gambar rajah yang diberi tu pada muka surat 3 dalam buku tu. Boleh. Boleh faham? Nampak tak muka surat 3 ni, buku asal ni. Kita buku asal ni dulu kita belajar ni. Ada yang gambar rajah tu bantuan. Buku asal ni muka surat 3 tu dia ada gambar rajah dia tu. Ada huruf ain dan huruf ha. Gitulah dia lukis. Ada boleh faham tak? Boleh faham ke tidak? Tak faham sangat, tak jelas sangat. Ada gitu. Okey, baik. Kita tengok gambar rajah yang tertera di whiteboard tu. Tertera di whiteboard. Okey, baik. Dalam kerongkong kita ni, di pangkal kerongkong ni dia terdapat pita suara, tempat keluar suara. Di situlah makhraj huruf hamzah dan ha yang lepas. Ha di situlah. Dan di pertengahan kerongkong kita ni, kalau kita tengok dalam gambar, begitulah rupanya. Tapi kalau kita tengok pada leher kita ni,
Dia lebih kurang bertepatan dengan biji halkum ni. Biji halkum. Kalau orang perempuan buat macam mana? Dia tahu. Dia tak ada benda ni. Ada orang perempuan. Ke ada orang perempuan benda ni? Ada lah. Kecuali maknya dia lah. Ni maknanya di pertengahan tempat kita punya dipanggil apa sini? Halkum ni, biji-biji ni. Kat situ dia keluar dua huruf. Yang pertama ha. Cuba ha. Ha. Dia rasa kan? Ha. Dekat situ dia rasa. Di situlah yang dikatakan pertengahan kerongkong. Ataupun kalau susah sangat orang perempuan nak dapat sari sebab dia tidak ada biji tu, cuba orang lelaki pun boleh cuba kumpul sikit alio dalam mulut. Kumpul sikit alio dalam mulut, kemudian telan. Bila telan tu dia ada rasa satu tempat yang rasa tempat kita telan tu. Cuba. Ada tak rasa di kerongkong kita? Ada rasa tak? Kalau tak rasa kena pergi cek dekat hospital. Mana ada rasa? Ada rasa kan? Di situ dah. Cuba lepas daripada kita telan yang liu, terus keluarkan huruf ha. Cuba. Dia automatik kat situ. Ataupun telan lagi yang liu sekali, keluarkan huruf ain. Dia automatik dekat situ. Sebab dalam kerongkong kita ni, di pertengahan kita ni, dia ada satu apa dia panggil? Satu organ yang dalam bahasa saintifiknya dipanggil sebagai apa tu? Epiglottis. Faham tak? Epiglottis ni kan? Betul? Kita nak pandai macam Mak Saleh ni. Epiglottis. Tahu apa benda epiglottis? Tak ada orang belajar sains ni. Orang masuk EU apa tak ada belajar benda ni. Soundbox. Baik, epiglottis ni dalam bahasa Arab ni dia panggil lisan mizmaz. Mizmar, lisan mizmar ataupun mazmar boleh panggil juga. Dia berfungsi apabila kita menelan air ataupun makanan, dia akan menutup saluran untuk masuk ke dalam rongga ni. Dia tutup kita punya saluran dan makanan tu pergi kepada saluran yang lain, pergi kepada usus tu. Itu kalau dia tak tutup, masuk dalam kita punya jantung. Gitu. Jadi di situlah tempat keluarnya huruf ha dan huruf ain. Faham tak? Okey. Boleh jelas setakat tu? Kalau boleh jelas, kita cuba buat sedikit latihan. Dia cuba buat sedikit latihan. Tu huruf ha, cuba huruf ain pula. Cuba huruf ain. Tak gambar rajah dia. Ain. Okey, nampak tak di mana perbezaan gambar rajah ni huruf ha dengan huruf ain? Tengok dekat buku masing-masing tu. Huruf ha dengan huruf ain. Ada nampak tak di mana perbezaan dia? Kalau pada gambar rajah tu. Ada nampak perbezaan dia? Sama je kan? Sama je kan? Cumanya dekat sebelah gambar rajah tu, yang ada gambar rajah bulat tu, maknanya dia kata dia tunjuk gambar epiglottis tadi tu. Di situ perbezaan dia. Di situ perbezaan dia. Kalau pada gambar ni di sinilah. Kalau pada gambar ni di sini yang dikatakan epiglottis tu. Ini dia. Nampak? Itu yang dikatakan epiglottis. Maknanya kalau kita telan yang dia akan
tak menyentuh kepada dinding langit bahagian dalam. Faham tak? Gitu. Cuma dia perbezaan dia bila mana kita menyebutkan huruf ha, maknanya dia dalam keadaan terbuka begini. Faham tak? Dia dalam keadaan terbuka begini. Maknanya jarak dia ke sini ni dia luas, terbuka. Sebab kita nak sebut ha, kita nak sebut. Pastikan ada bunyi tu. Pastikan bunyinya tu. Berbeza kalau kita sebut huruf ain, dia ni gambar rajah ni dia mungkin dia tak fokuskan pada sini sangat dia punya lukisan dia. Kalau masa kita menyebut huruf ain, dia agak mendekat sedikit dengan dinding. Dia sempit sedikit. Faham tak? Beza kan? Cuba rasa. Cuba sebut rasa macam dekat, makin rapat dengan dinding kerongkong dalam. Cuba maknanya kita terbuka, kita buka luas. Itulah maknanya tu gambar tu. Kalau huruf ain tu dia buat sempit dia punya saluran dia tu kan. Kalau huruf ha tu dia buat luas dia punya saluran dia tu. Okey, boleh jelas? Boleh jelas, kita cuba buat latihan dulu. Pertama kat sini dia tulis huruf ha dulu ke ain dulu. Kita buat huruf nak buat huruf ha dulu ke ain dulu? Ha dululah. Tutup, boleh tutup ya. Latihan dia beginilah yang paling bagus untuk kita nak dapatkan dia punya ketepatan bunyi. Nampak dah belakang? Apa besar dah pakai ni. Tadi kata tak nampak. Sambung kat bawah ni. Apa dah belakang? Apa dah? Tak nampak juga? Astagfirullahaladzim. Okey. Dia punya latihan dia ha hi hu ih dengan ihi hu. Okey, baik. Semua ramai-ramai boleh ikut ramai-ramai dengan suara yang begitu bersemangat. Biar saya semangat sikit nak mengajar. Okey, yang pertama ha. Bagi bunyi dia punya yang tu. Ha. Hi. Bukan hai. Bukan hai. Hi. Hi. Hu. Hu. Ih aha ihi uhu begitu. Itu latihan dia. Boleh rasa sembunyi macam okey dah semua tu. Bunyi. Nak lagi tepat lagi tu kena masuk talaki lah. Tak sudah lah sini. Ni cuma dia punya teori sahaja. Teorinya begitu.
Ni tak nak padam. Whiteboard. Kita duduk tadi ha. Ni dah. Okey, sekarang kita buat huruf ain pula. Ain. Okey. Cuba. Ini bunyi macam dalam. Macam kita cari sesuatu barang, kemudian kita cuba. Ni dia. Mana? Ni dia. Mana? Okey. Ain. Bukan ain, tapi ain. Ain. Au. Bunyi a dulu. Ingat hamzah yang lepas, bunyi dia hamzah bagi di atas bunyi bunyi a dulu. Ada bukan bukan begitu, tapi bunyi a dulu. Iya. Uwa. Begitu. Kemudian yadu'ul yatim. Okey, baik. Begitulah dia punya praktikal dia untuk huruf ain dan ha pedas tu. Okey, baik. Kita pergi kepada huruf ha terlebih dahulu. Belum lagi. Itu baru praktikal secara umumnya sahaja. Baik, kita cari contoh-contoh yang relate dengan Al-Quran ataupun bacaan-bacaan harian kita. Faham tak? Supaya dia lebih praktikal lagi kepada kita. Okey, baik. Huruf ha terlebih dahulu. Belakang tak nampak langsung. Tak nampak Nampak. Kena cari marker pen 3 kali ganda besar ni. Okey. Okey, yang pertama pada surah ha yang berbaris,
Atas. Cuba alhamdu. 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 Apa beza dengan yang ni? Apa beza dengan ni? Alhamdu. Alhamdu. Itu huruf ha simpul tu. Itu salah. Baca Fatihah begitu salah. Alhamdu salah. Maknanya kalau salah tak sah salah baca begitu. Alhamdu. Alhamdu. Dia nak ada bunyi yang ini sedikit. Hamdu. Gitu. Sedap tu bunyi tu. Boleh jadi imam dah tu. Okey, itu dia kalau yang mahal sikit ni dia dia mudah boleh dipadamkan. Okey. Alhamdu. Kita ambil yang untuk ha yang baris atas dulu. Okey. Okey. Muhammadun. Bunyi Muhammadun. Muhammadun. Ni kalau kadang orang Bilal pun kena ambil perhatian. Kadang kita baca dalam tahiyat akhir kita ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadu dia baca dengan huruf ha simpul, salah. Jadi dia kena baca dengan angin. Muhammadu. Pada cumanya kalau dalam tahiyat tu dia berbaris atas Muhammadar. Kalau tak bila azan, asyhadu anna bukan asyhadu anna Muhammadar. Tu salah. Faham tak? Salah. Jadi salah kalau begitu. Okey. Alamak. Okey, seterusnya ni satu lagi. Hayya. Dia bunyi bedah tu. Hayya 'alas salah. Contohnya, hayya. Ada orang? Hayya 'alas salah. Dengan huruf ha simpul. Ada yang naknya hayya. Begitu. Pergi belajar dengan Cina. Klien ni. Belajar dengan apek boleh cepat boleh dapat. Hayya dia kata. Hayya dia kata. Okey. Kemudian masuk satu lagi. Masukkan satu lagi kat sini. Okey. Hayya 'alal falah. Cuba. Hayya 'alal falah. Dia ada bunyi tu. Bila nak jaga orang lain pun nak jaga juga, kadang-kadang kena iqamah. Faham tak? Kena iqamah pun ada lafaz dia juga. Kalau salah tak sah iqamah, jadi tidak memenuhi tuntutan. Faham tak? Hayya 'alal falah. Cuba.
dia ada bunyi begitu. Ada. Itu ada orang hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Falah gitu. Falah gitu. Ada. Nak kena ada bunyi ataupun dia ditibai dengan huruf ha simpul tu. Hayya 'alal falah. Salah lah. Alah dia nak falah. Ada bunyi yang ini sikit. Hayya ni pun jaga-jaga juga. Kadang-kadang orang kalau dia tekan sangat dia jadi lajak, dia pergi jadi bahagian bawah. Hayya 'alal falah dia jadi begitu. Hayya 'alal falah jadi hayy. Mana dia jadi begitu, kena jaga juga. Hayya. Lagi betul. Hayya. Sebab tu dah sejak sungguh. Okey, satu lagi. Liman hamidah. Liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. 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 Salah. Ini hamidah. Hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Begitu. Boleh jadi malu tu. Sekejap lagi, seminit kita azan. Lagi. Apa lagi biasa? Tu cuba ambil yang bagi mati pula. Ar-Rahman. Coba. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. 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 Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Ada bunyi Rahmanir Rahim. Tapi jangan lajak begitulah, tapi biar ada bunyi tu. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh dah jadi imam dulu. Azan dulu. Tiap. محمد رسول الله
La haula wala quwwata. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة على القائم سيدنا محمد وسيدنا الله وسلم قال إنك لا تخلف الميعاد. Okey, sambung lagi contoh latihan supaya kita nampak lebih jelas. Lagi banyak latihan, lagi cepat, lagi tepat kita dapat. Faham tak? Practice make perfect ke apa Mak Saleh panggil? Okey, baik. As-solihin. As-solihin. Kita baca dalam tahiyat akhir. Wa ala ibadillahis solihin. As-solihin. Muflihun. Muflihun. Ini tu baca dalam tahlil. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita ikut je tahlil. Baca muflihun, kita baca muflihun. Kita baca gitu suka hati kita je. Tak boleh. Orang lain dapat pahala. Suka pada si mati, kita dapat pahala. Dia baca salah. Baca salah lain makna. Habis PT saja tu orang umur. Boleh makan pahala tak ada. Baca betul-betul. Wa aslihu. Wa aslihu. Fasabbih. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbik. Ini satu lagi bonus. Satu lagi bonus takhir. Bonus takhir. Ambillah contoh-contoh ni simpan ni. Tulis simpan. Ni benda-benda yang kita beramal kadang-kadang kita tak perasan ni. Benda macam ni. Tak sempat nak tulis, boleh tengok dalam YouTube. Buka channel. Apa nama channel? Surau An-Nur Cempaka. Ada Cempaka tak? Surau An-Nur Cempaka. Buka YouTube, baik, Surau An-Nur Cempaka. Jangan lupa like dan subscribe. Iklan. Okey. Belakang apa lah belakang? Okey, ni apa ni? Atta. Okey, cuba ramai-ramai. Atta. Okey. Kalau kita masuk satu lagi. At-tahi. Gitu. Lepas tu temu pula dengan ia lagi.
At-tahiyya. At-tahiyya. Tu baca tahiyya akhir. Mana? Ramai yang baca at-tahiyya. At-tahiyya. Ramai baca begitu. At-tahiyya. Salah baca tak sah terus sembahyang. Kecuali dia dalam belajar. Dia bersungguh-sungguh belajar, dah berusaha, masih tak dapat lagi sebut. Dimaafkan. Orang bonus. Orang yang belajar untung. Kalau tak belajar, buat kerah dia je, buat confident dia je, salah, tak sah terus sembahyang. No kompromi. Ada ulama-ulama fiqh jawab. Main-main. Okey, di antara kesalahan-kesalahan yang selalu berlaku dalam pengucapan huruf ha ialah dia mengucapkan pada makhraj huruf ha simpul tu. Itu yang paling banyak sekali. Dia tak sebut alham, dia tak baca begitu. Alham. Kata alhamdulillah, alhamdulillah, ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim. Dia baca begitu je. Itu di antara kesalahan yang paling banyak sekali berlaku dalam pengucapan huruf ha. Dan kadang-kadang tidak kurang juga kesalahan berlaku bila mana dalam pengucapan huruf ha ramai yang tergelincir kepada makhraj huruf kha. Jadi ar-rahmanir rahim. Ar-rahman dia jadi huruf kha. Faham tak? Sebab apa ni? Sebab dia terlampau nak tekan sangat. Dia terlampau nak tekan sangat. Cuba buka balik tadi gambar tadi. Dia terlampau tekan sangat. Okey, besarkan sikit. Maka huruf ha dekat sini. Maka huruf ha dekat sini. Ar-rah. Bila mana kita buka luas, dia punya kan? Ar-rah. Dalam keadaan kecilkan sikit gambar. Dalam keadaan lidah kita duduk dalam keadaan relax begini. Relax. Duduk di gigi bawah, relax, mendatar begini. Ar-rah. Okey. Yang berlaku bila mana dia nak tekan sangat, nak bagi bunyi angin tu kuat sangat. Nak bagi jelas dia punya bunyi. Nak bagi jelas bunyi tu, dia tekan sangat ni sampai bahagian sini merapat kepada dinding ini. Sehingga bahagian sini merapat pada bahagian sini, dia akan bunyi rah. Dia akan bunyi begitu. Jadi caranya jangan rapatkan bahagian sini. Sini bagi dia, kalau boleh bagi ruang yang lebih luas sedikit. Bagi ruang yang lebih luas sedikit. Ar-rah. Begitu. Dia beza penyebutan huruf ha dengan huruf ain nanti akan beritahu. Okey, baik. Itu kena jaga-jaga. Kena selalu buat latihan, kena selalu perdengarkan bacaan kepada guru-guru supaya disemak bacaan kita. Jangan sound sendiri betul semua. Betul semua. Baca kat rumah tak ada salah. Tak ada salah pun baca kat rumah. Okey, baik. Kemudian kita terus kepada huruf ain. Habis huruf ain malam ni satu ni. Huruf ain. Tadi kita dah buat dah a i au a i u. Kita dah buat dah. Sekarang ni kita buat, cuba tengok contoh yang ada berkenaan dengan huruf ain. Bunyi. Rabbal alamin, rabbil alamin.
Okey, coba. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Dia bunyi alamin. Bukan alamin, bukan rabbil alamin, bukan tapi rabbil alamin. Okey. Seterusnya Sami'allah. Sami'allah. Enggak, mereka baca Sami'allah. Mereka baca Sami'allah. Mana? Yang lainnya Sami'allah. Sambung dengan tadi Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Gitu. والعاديات والعاديات Sami'un alim. Sami'un alim. Gitu. Okey, kemudian okey, na'budu. Na'budu. Dia nak bunyi na dulu. Na'budu. Nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi titik ini belakang tak apa. Ingat yang lepas bunyi hamzah bunyi bila jumpa dengan nun mati wa'indu an'amta sini ni ramai sungguh orang apa ni huru-hara kat sini. Ada yang terbalik pun ada ada dua-dua an'amta, dua-dua ain an'amta, dua-dua. Ada yang terbalik pun ada an'amta. Ada yang terbalik an'amta, terbalik. Yang naknya an'amta. Alaihim. Bunyi alaihim. An'amta alaihim. Assalamu alaina. Itu alaina adu. Assalamu alaina.
Kita baca dalam ayat akhir. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Dulu situ wa ala juga situ aiba pun sama juga. Wa ala ibadillah as-salihin. Begitu. Malah orang tulis. Okey, itu antara contoh-contoh latihan untuk huruf ain. Di antara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam pengucapan huruf ain, di antaranya ialah menyebut dengan huruf hamzah, huruf alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia kata alamin. Salah. Rabbil alamin. Mana? Tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tiga-tiga sekali. Semua tukar dengan huruf hamzah. An'amta alaihim. Tiga-tiga sekali. An'amta alaihim. Salah. Enaknya an'amta alaihim. Banyak yang berlaku. Lagi di antara ni secara umum je ni berkaitan dengan makhraj sahaja. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan makhraj, kesalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat huruf kita tak sentuh lagi di sini kerana kita tak masuk lagi tajuk. Ni kesalahan yang biasa berlaku berkenaan dengan makhraj. Yang keduanya, ada juga yang menyebut dengan huruf yang selain daripada huruf hijaiyah, disebut dengan huruf nga. Kita huruf nga. Huruf yang titik tiga tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ada setengah orang jangan begitu. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Tu kena jaga-jaga juga. Dan kalau sentuh kepada sikit bab sifat, tidak kurang juga orang yang menyebut pengucapan huruf ain dengan menggunakan hidung. Rabbil alamin, Rabbil alamin, dengan hidung. Sekira-kira kalau tutup hidung tak boleh nak sebut Rabbil jadi blok. Rabbil tak boleh nak tutup. Pada huruf ain yang sebenar kalau kita tutup hidung pun masih boleh sebut lagi. Rabbil 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 ini masih boleh sebut. Dia boleh sebut bukan. Dia bukan begitu. Ada setengah orang yang sebut begitu. Rabbil alamin. Terlalu sangat. Ada orang yang terlalu dalam sangat pun sebut ada juga. Rabbil alamin pun ada juga. Rabbil alamin. Dia tidak perlu begitu. Dia ringan saja. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Begitu. Di situ merupakan di antara kesalahan-kesalahan yang sering berlaku pada huruf ain. Okey, baik. Kalau kita tengok dekat gambar rajah tu, dekat tepi tu dia ada tulis sifat huruf, betul tak? Ada tulis kan? Dekat huruf ain dia tulis sifat huruf dia apa? Jahr, tawassut, istifal, infitah, ismat. Cumanya kita tak huraikan lagi sebab kita belum masuk. Bila dah habis bab makhraj nanti baru kita akan masuk kepada sifat-sifat huruf sebelum kita masuk kepada hukum-hukum nun mati, hukum idgham dan sebagainya. Kita akan sentuh berkenaan dengan sifat huruf terlebih dahulu. Okey, begitulah. Itulah yang dua huruf yang berkaitan dengan makhraj, wastul halq. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, seorang ulama qura yang menjadi ikutan kita, yang dia lah yang mengatakan di dalam kerongkong itu ada
6 huruf dan ada 3 makhraj. 1 makhraj, 2 huruf, 3 makhraj, 6 huruf. Kita dah membicarakan 4 huruf. Yang pertama aqsal halq. Kata Imam Ibn Jazari, "Thumma aqsal halqi hamzun haun." Kemudian pada pangkal kerongkong adalah huruf hamzah dan ha. Thumma liwaslihi fa'ainun haun. Dan kemudian pada bagi pertengahannya, pertengahan kerongkong yang kita dah sebut tadi, bila kita telan alio kita rasa di situ. Faham tak? Di situ ainun ha'u. Di situ huruf ain dan huruf ha. Dan insya-Allah akan datang pula kita akan jelaskan makhraj yang keempat. Makhraj yang keempat secara daripada 17 makhraj, iaitu adnal halq. Ada panggil. Adnahu ainun kha'uha. Disebut oleh Imam Ibn Jazari dalam bait syairnya. Kemudian pada dipanggil apa? Penghujung kerongkong ada 2 huruf, yakni huruf silap bukan ain. Fa ghainun kha'uha. Huruf ghain dan huruf kha. Itu kita akan jelaskan dalam kelas kita yang akan datang insya-Allah. Baik, sekadar tu dululah untuk malam ni. Saya rasa cukuplah sekadar tu ya. Tapi bukan pasal makhluk, bukan. Ini pasal ni Rabbil Alamin. Saya ada dengar tu orang cakap Rabbal Alamin, ada ke tak? Tak boleh. Saya ada dengar lah Rabbal Alamin. Tak boleh. Kalau dari segi nahwu tata bahasa Arabnya boleh i'rab baca Rabbal Alamin. Rabbul Alamin pun boleh baca kalau dalam penuturan bahasa Arab. Tapi dalam pembacaan Al-Quran tidak ada ulama qura' pun, daripada ramai ulama qura' tu, daripada banyak mazhab ulama qura' yang membaca selain daripada Rabbil Alamin. Yang dia tadi Ustaz mungkin dalam semayang boleh. Dalam semayang boleh kan? Tak boleh juga. Okey, sekadar tu dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah akan diberitahu dari masa ke semasa insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.